Shalom dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir untuk Bicara Sabda pada malam ini. Terima kasih kepada pasukan Bicara Sabda atas jemputan untuk datang ke sini pada hari ini dan berkongsi tentang satu perkara yang memang dekat kepada hati saya, iaitu mengenai subjek Bible Knowledge di peringkat SPM dan bagaimana ia boleh digunakan untuk menguatkan dasar iman di kalangan remaja, terutamanya remaja pada zaman sekarang. Seperti yang diberitahu dalam pengenalan tadi, saya merupakan seorang guru yang sedang mengajar di SM All Saints. Walaupun saya sebenarnya sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama 17 tahun, saya mula berkhidmat di SM All Saints baru saja sebenarnya pada Disember bulan lepas. Saya berpindah ke KK pada tahun 2018 di Sekolah Menengah Lokyuk sebelum ini, dan sekarang saya berada di All Saints dan masih lagi mengajar Bible Knowledge SPM. Jadi sebagai pengenalan, mungkin ada di antara kita di sini yang tidak tahu apa itu subjek Bible Knowledge SPM. Bible Knowledge ini adalah satu pengajian, satu pengajian sama seperti yang kita belajar dalam mata pelajaran yang lain, tetapi dia agak unik lah, kerana ia adalah satu pengajian tentang kehidupan Yesus Kristus sewaktu dia berada di bumi dan juga pekerjaan Roh Kudus dalam penubuhan gereja awal. Jadi ia adalah satu pengajian yang merangkumi dua buku di dalam Alkitab, iaitu Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Dan yes, dia adalah diajar sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam peperiksaan, dia memang dalam peperiksaan bahasa Inggeris lah. Jadi dia menggunakan, buku teksnya adalah dengan menggunakan Good News Version. Saya rasa yang paling dekat dengan kita ada mungkin versi Berita Baik lah. Dan dia adalah satu subjek mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat SPM, dan kebiasaannya murid akan belajar ini di tingkatan 4 dan 5. Biasanya tingkatan 4 mereka akan belajar Injil Lukas dan tingkatan 5 mereka akan belajar Kisah Para Rasul. Peperiksaannya adalah satu kertas sahaja, yang selama 2 jam, dan dia merangkumi soalan jenis struktur, iaitu jawapan pendek, dan juga esei yang merupakan jawapan panjang. Baik, seterusnya saya ingin berkongsi tentang status terkini keadaan sekarang dalam pengajaran Bible Knowledge SPM di Malaysia. Jadi sebelum ini pada tahun 1960-an, kita cakap pasal calon-calon yang mengambil subjek BK di peringkat SPM di seluruh negara. Bukan terhad kepada Sabah saja, tapi seluruh negara lah. Jadi pada tahun 1960-an, beribu-ribu calon sebenarnya, yang beribu-ribu murid Kristian yang sebenarnya menduduki kertas ini di peringkat SPM. Dan ada sekolah mubalik lah terutamanya yang menawarkannya sebagai satu subjek wajib. Dan lama-kelamaan kami melihat subjek ini menurun, dia punya calon, bilangan calonnya semakin menurun, sehingga menyebabkan Bible Knowledge ini dikeluarkan daripada SPM dan dia hanya dimasukkan di dalam sijil am pelajaran atau juga dikenali sebagai SAP. Dan bila kita nampak benda macam ni memang sangat membimbangkan lah. Tetapi atas usaha-usaha guru-guru sebelum ini, BK ini dimasukkan semula ke dalam sijil pelajaran Malaysia, sebagai satu mata pelajaran yang diiktiraf lah, di dalam SPM. Tetapi pada ketika itu bilangan calon hanyalah 20 orang sahaja. Tetapi again atas usaha-usaha pelbagai badan Kristian di Malaysia, bilangan calonnya meningkat. Dan kemuncaknya lah, atau yang paling tinggi lah setakat itu sejak 1995, bilangan calon yang tertinggi yang telah dicapai adalah pada tahun 2009, iaitu sebanyak 1,100 orang calon. Lebih sikit lah daripada 1,100 orang calon. Namun selepas itu angkanya mula menurun semula. Dan of course dengan tambahan pandemik dan segala-galanya, sekarang dalam 5 tahun kebelakang ini,
kami melihat trend calon di sekolah kerajaan. Saya bercakap tentang sekolah kerajaan. Saya tidak termasuk sekolah swasta. Ada banyak sekolah swasta yang beragama Kristian, yang macam seperti di sini macam Vision Secondary School di Tawau, itu di bawah kendalian gereja Anglican. Tidak termasuk itu. Calon daripada sekolah kerajaan. Okey, pada beberapa tahun yang lepas adalah lebih kurang 300 sahaja. Of course, harapan kami sebagai guru Bible Knowledge adalah supaya murid sentiasa atau bilangan calon untuk Bible Knowledge ini meningkatlah. Tetapi kami faham bahawa sebenarnya subjek ini bukanlah satu subjek yang senang, dan dia memang adalah mencabar terutamanya bagi murid generasi sekarang yang selalu ingin mengejar A, dan mereka takut yang kadang-kadang mungkin kalau saya ambil Bible Knowledge ini kan susah sama dapat A sebab dia banyak perlu dihafal dan banyak yang perlu diingat, dan mereka takutlah. Itu satu faktor lah sebenarnya penurunan itu. Mungkin salah satu lagi faktor, bukan mungkin lah, memang memang salah satu lagi faktor adalah tidak minat. Tidak minat kerana murid mungkin merasakan saya sudah belajar Bible juga di sekolah minggu atau di youth, atau di gereja. Jadi mereka merasakan seperti saya tidak perlulah beban sebeginilah untuk belajar lagi Bible di sekolah, lepas tu ambil lagi peperiksaan. Jadi ada banyak lagi faktor lah sebenarnya, tapi saya rasa dua ini mungkin faktor yang paling utama lah, yang sering kali lah bila saya approach murid untuk menawarkan subjek ini kepada mereka, mencadangkan supaya hey, come and join us. Kebanyakan murid saya dia akan bagi alasan sebegitu, tidak dapat tampung sebab subjek terlalu banyak. Mereka takut tidak boleh dapat A, dan tidak mahu membebankan diri dengan satu lagi subjek tambahan lah yang kalau difikirkan secara duniawi memang tidak begitu boleh dipasarkan. Nowadays is a catchword lah, keboleh pasaran makan. Mengambil subjek Bible Knowledge, ada yang akan tertanya. Bukan saja murid lah, parents pun akan tanya. Ibu bapa pun, kenapa saya punya anak kena mengambil subjek Bible Knowledge ini? Bukannya dia boleh masuk universiti kalau ada subjek Bible Knowledge? Bukannya kalau dia mau, contohlah, kalau dia mau sambung sekolah teologi, tidak perlu juga Bible Knowledge sebenarnya. So, apa dia punya keboleh pasaran? Kebanyakan subjek lain ada dia punya keboleh pasaran sendiri. Tetapi Bible Knowledge ini agak unik lah. Dia punya keboleh pasaran ini, saya boleh katakan bukan di dunia, tetapi di syurga sebenarnya lah. Tapi untuk to persuade students lah untuk berfikir seperti begitu, not just students, also parents, sebenarnya bukan satu perkara yang mudah lah. Jadi saya juga seperti dalam pengenalan tadi merupakan seorang ahli Persatuan Pendidik Pengetahuan Alkitab atau Bible Knowledge Teacher Society lah. Tapi ini adalah satu organisasi di Sabah, dan saya merupakan salah seorang AJK, dan dilihat di gambar di sana juga rakan saya yang pernah berbicara di sini di dalam platform ini, Pastor Kenneth, yang juga merupakan satu AJK di dalam PPPA ini. Dan apa yang kami buat adalah kami memberi bengkel, melaksanakan bengkel untuk memberi kemahiran bukan saja kepada murid untuk menyediakan mereka bagi peperiksaan, tetapi juga untuk guru, terutamanya guru yang ingin mengajar Bible Knowledge tetapi tidak tahu macam mana. Kami mempunyai hasrat lah sebenarnya untuk cuba menggalakkan kelas Bible Knowledge dibuka di sekolah, terutamanya di sekolah mubalik di negeri Sabah, supaya legasi pengajaran Alkitab ini dapat diteruskan, terutamanya di sekolah mubalik dan juga di kalangan murid-murid Kristian di Sabah. So kami telah melakukan bengkel di Miri, dan baru-baru ini kami telah mengadakan bengkel di Sandakan bagi menyediakan murid untuk peperiksaan SPM, dan yang terbaru ini adalah
di Tawau. Dan tidak lama lagi kami akan melakukan satu bengkel di Kota Kinabalu lah untuk murid-murid di sekitar kawasan Kota Kinabalu dan juga di pantai barat Sabah. Jadi sekiranya anda tertanya apakah sumber-sumber yang kami gunakan, sebenarnya sumber-sumber ini adalah gabungan daripada pelbagai pihak. Okay, of course, selain daripada buku teks utama yang telah saya tunjukkan tadi, ada satu organisasi iaitu Teachers Christian Fellowship. Mereka mengeluarkan atau menghasilkan satu panduan ulang kaji. Okay, is the exam guide yang mengandungi soalan-soalan tahun lepas yang boleh digunakan untuk murid sebagai practice questions. And then this guy, Peter J. Pereira dan Moses Samuel, mereka juga menghasilkan satu revision guide sendiri yang lebih ringkas, tetapi dia lebih mengikuti format SPM yang terkini. Okay, sebab kita punya SPM bertukar format mulai tahun 2021 dan Dr. Peter dan Moses, mereka menghasilkan satu siri buku ulang kaji untuk kedua-dua Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul yang sangat mudah untuk difahami. Dia bagi contoh soalan, dia bagi contoh jawapan dan cara untuk menjawab soalan-soalan tersebut. It's quite a good book lah sebenarnya, especially untuk murid yang mungkin mau ulang kaji yang cepat. Selain daripada itu, rakan saya lah namanya Peter Lim, dia adalah sebahagian daripada satu organisasi yang ada website ini iaitu Pristine World. Guru-guru sebenarnya boleh juga menggunakan bahan-bahan di dalam website ini yang sebenarnya ada banyak sumber lah, banyak sumber interaktif, ada quiz, ada video yang bukan saja terhad kepada Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, tetapi sebenarnya ada banyak lagi buku di dalam Alkitab yang juga dijadikan sebagai satu bahan interaktif yang saya difahamkan ada guru-guru di sekolah minggu yang menggunakan bahannya juga, guru-guru di youth group, kumpulan-kumpulan belia juga menggunakan bahannya untuk pengajaran Alkitab di kelas mereka masing-masing. Tetapi saya menggunakan bahan dari Pristine World ini juga untuk kelas saya untuk Bible Knowledge sebab dia punya bahan agak lengkap dan dia memang mengikuti juga menggunakan versi yang sama dan dia ada quiz, dia ada video yang bagi murid-murid yang visual learners, dia lebih senang lah sebab dia nampak apa yang digambarkan oleh Lukas dalam kedua-dua bukunya. Of course, yang terbaru adalah satu projek yang dijalankan oleh badan yang dipanggil FCMSM, Fellowship of Christian Mission Schools in Malaysia, dan ini adalah the SPM Bible Knowledge Video Project. Jadi, projek ini adalah satu siri video di YouTube yang mengajar Bible knowledge secara terperinci lah, mengikut fasal. So Luke 1 there's one video, Luke 2 another video, dan seterusnya lah sehingga Lukas 24. Dan setiap satu video ini disertakan macam lembaran kerja, okay, yang murid boleh menengok video itu, menonton video itu sambil membuat kerja di lembaran kerja, menjawab soalan lah di lembaran kerja tersebut. Of course, disebabkan subjek ini memang dalam bahasa Inggeris pada asalnya, so video ini sebenarnya adalah juga dalam bahasa Inggeris lah. Tetapi tujuannya adalah dua lah. Kalau saya lihat lah, satu adalah untuk memudahkan guru yang ingin mengajar Bible knowledge, bagaimana mereka boleh approach, how can they approach satu bahagian atas satu fasal ini, bagaimana mereka boleh mengajar fasal ini dengan lebih baik. Mereka boleh melihat contoh yang diberi oleh guru yang mengajar di dalam video tersebut. Okay, iaitu Miss Moy lah, Miss Moy Yoklai ya. So, dan of course tujuan kedua adalah kalau murid itu sendiri ingin membuat self-study, dia boleh melihat video, dia boleh menonton video tersebut dan melakukan pembelajaran kendiri. Atau mungkin juga boleh digunakan di dalam setting kelas. Jadi mungkin guru masuk dalam kelas, sediakan video tersebut, paparkan video dan sama-sama dengan murid menonton video tersebut dan menjawab dan melakukan diskusi.
Mungkin selepas habis tu video, mereka boleh melakukan diskusi untuk membincangkan jawapan di dalam lembaran kerja yang telah diberikan. So dia agak komprehensif, memang sangat bagus dan saya difahamkan sekarang mereka sedang menghabiskanlah penggambaran untuk video-video bagi kisah para rasul. Saya rasa by next year dia boleh bersedia sudahlah, memang sedia untuk ditonton. So, sekiranya anda ingin mengetahui lebih tentang video-video ini, bolehlah email kepada email yang tertera di sanalah. So, dan kita boleh lihat, kita boleh tahu lebih lanjut lagi. Baiklah, seterusnya saya ingin berkongsi tentang perjalanan saya sendirilah, okay, dalam mengajar Bible knowledge. So, seperti yang saya cakap tadi, saya mula mengajar pada tahun kalau saya tidak silap lah, pada tahun 2008 atau 2009 mungkin, di sekolah saya dulu, di pedalaman. Dan di situ sebenarnya saya faham, sebab di sekolah pedalaman ni kan, murid-murid tahap bahasa Inggeris mereka adalah agak lemah lah, sebab bahasa Inggeris bukanlah bahasa kedua pun sebenarnya. Kan dia adalah bahasa yang hampir asing bagi murid-murid di sekolah pedalaman. So, saya mengambil keputusan pada ketika itu untuk yang penting murid belajar. Yang penting murid tahu apa yang ada di dalam Alkitab. Terutamanya dalam dua buku inilah. So, saya menggunakan buku ini sebagai panduan. Okey, panduan, apa yang saya perlu ajar, apa yang saya perlu sampaikan dengan murid. Tetapi kami belajar dengan menggunakan Alkitab. Alkitab yang yang kalau korang nampak dalam gambar ni kan, dia yang kecil-kecil tu kan, kami belajar dengan menggunakan Alkitab, kami belajar dalam bahasa Melayu. Saya memang tidak mempunyai ramai calon lah pada ketika ini. Pada tahun pertama saya mengajar, saya hanya ada 1 calon saja. Tahun kedua saya ada 3 calon. Dan selepas itu saya sambung belajar lah, jadi saya tidak sambung kelas tersebut. Tetapi pengalaman saya lah mengajar mereka dalam bahasa Melayu memang membuka minda saya kepada banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang digunakan dalam Alkitab yang saya tidak familiar pun. Tetapi pengalaman itu memang sangat encouraging lah, sebab ramai murid sebenarnya yang ingin tahu tentang Bible knowledge. Sebab mereka sedar yang kalau untuk menghadapi cabaran di luar sana kan, iman mereka perlu kuat. Iman mereka perlu kuat dan mereka perlu satu dasar yang kukuh. Dan mereka sedari, time remaja lah yang kami harus belajar Alkitab dengan lebih mendalam. Dan selepas itu, saya berpindah ke Kota Kinabalu pada tahun 2018. Dan sekolah yang saya berpindah itu adalah SM Lokiong, iaitu sekolah membaling. Jadi di situ pengetua telah meminta saya lah untuk mengajar Bible knowledge, untuk menyambung sebenarnya, sebab Pastor Kenneth sebenarnya merupakan bekas guru di sana dan dia yang memulakan program Bible knowledge di sana, dan saya diminta untuk meneruskan pekerjaannya sebab dia pada ketika itu dia sudah berhentilah, dia sudah berhenti menjadi seorang guru untuk menjadi seorang pastor. So, saya memulakan kelas itu semula pada tahun 2018 dan bilangan calon yang saya ada ketika itu adalah 4 orang lah. Okay, dan ini kelas yang kita lihat di bawah sini ini adalah kesemua, tingkatan 3, 4 dan 5. Dan selepas itu pada tahun 2019, kumpulan yang sama juga, tetapi ini adalah calon saya pada tahun 2019. Saya rasa tahun ini yang paling banyaklah calon saya ada secara peribadi, ada 9 orang semuanya, 10. Dan selepas itu pada tahun 2020, itu tahun pandemik, saya mula beralihlah kelas saya ke online. Dan memang sangat mencabarlah sebenarnya, sebab pada ketika itu ramai masih lagi mempunyai masalah internet dan kadang-kadang susah untuk mencari masa yang sesuai sebab time pandemic itu memang terlalu banyak benda lah yang berlaku sebenarnya. Tetapi syukur 4 orang calon saya mereka tetap setia sehingga ke akhirnya dan telah menduduki kertas tersebut. Dan pada tahun lepas 2021 disebabkan pada ketika itu sekolah sekejap buka sekejap tutup, sekejap buka sekejap tutup, jadi saya teruskan saja kelas online. Dan pada ketika ini saya juga mempunyai murid-murid daripada sekolah lain dan daripada negeri lain
Jadi saya terpaksa menyambungkan kelas saya secara online untuk kebaikan semualah. Tetapi di sekolah saya ada 4 orang calon juga pada tahun 2021. Dan tidak lama lagi adalah calon saya untuk 2022. Di sekolah baharu saya mempunyai 2 orang murid tingkatan 5 yang menyahut cabaran sebenarnya untuk belajar 2 buku ini dalam 1 tahun. Okey, 2 murid yang dari Lokyok itu memang saya sudah ajar dari sebelum inilah. Dan ini adalah status pengajaran saya sekarang. Seramai saya rasa dalam ada 9 orang lah, 9 hingga 10 orang di dalam kelas saya pada tahun ini. Okey, jadi saya um, saya berpendapat lah, dan ini adalah pendapat saya secara peribadi bahawa pembelajaran Bible knowledge ini, yes, semua orang harus belajar. Semua murid yang bergelar Kristian, harus belajar. Tapi saya tidak menekankan paksaan. Saya tidak suka kalau memaksa murid untuk belajar. Mungkin ada yang tidak bersetuju lah dengan pendapat saya, tapi saya tidak suka memaksa. So saya memang mempelawar, saya memang akan promosi kepada semua satu sekolah, tapi saya tidak akan memaksa sehingga mereka join dan terasa macam terbeban. Jadi itulah sebabnya bilangan murid yang saya ada dalam setiap kelas biasanya sangat kecil. Itu 10, 20, paling ramai lah saya rasa setakat ini saya ada adalah 20 sejak saya berpindah ke Kota Kinabalu. Tetapi I appreciate kelas yang sangat kecil ini sebab di situ yang saya boleh mengenal murid saya secara peribadi. Dan itu sebenarnya adalah satu kunci kepada bagaimana untuk membangunkan dasar iman mereka, bagaimana untuk mengenali mereka dengan lebih dekat. Ialah apabila bilangan murid kita adalah sedikit. Sebab kalau terlampau ramai, terlampau banyak yang memerlukan, that needs our attention. Tapi bila bilangan murid kita sedikit, kita boleh menyapa mereka dengan secara personal. It becomes more personal dan kita boleh lebih senang lah, untuk mereka mendekati kita. Sebab bilangan orang tidak ramai. Dan di sini saya ingin berkongsikan why I believe so much in Bible Knowledge SPM. Kenapa saya rasa Bible Knowledge SPM ini sebenarnya harus dipelajari, especially by our new generation of students today. Satu adalah ini adalah peluang mereka untuk mengetahui dan mengenali firman Tuhan dengan lebih mendalam. Because we know that nowadays memang ada banyak betul distraction, banyak gangguan yang ada di luar sana. Di telefon sendiri memang ada banyak gangguan sudah. Dan kalau kita tidak menerapkan pembelajaran firman Tuhan di umur yang sangat muda, kita khawatir yang apabila mereka menjadi tua, mereka meninggalkan bangku sekolah, mereka akan lupakan Tuhan. Dan sebenarnya benda ini sudah jelas terbukti lah banyak kali sudah. Bila murid keluar dari sekolah kan terus dia orang tinggalkan gereja, tidak kembali ke Tuhan, tidak berminat pun untuk pelajari firman Tuhan. And it's so important that mereka mengetahui dan mengenali firman Tuhan. Kedua, saya menganggap pengajaran Bible Knowledge ini adalah satu pelaburan. Satu pelaburan masa sebab untuk prepare untuk kelas seperti ini kan memang memerlukan masa. Saya kena belajar sendiri dulu baru saya boleh mengajar. Saya kena fikirkan strategi yang terbaik macam mana saya mau approach pengajaran ini. Sebab cara kita mengajar, contohnya lah kan, cara kita mengajar perumpamaan tidak boleh sama dengan cara kita mengajar mukjizat. We cannot teach parables the same way as miracles. Dia ada cara tersendiri. Dan pembinaan ini, pembinaan kemahiran pengajaran inilah sebenarnya memerlukan masa, tenaga. Tetapi kalau kita lihat dari segi eternity dari segi syurgawi lah kan, bukan duniawi, sebenarnya ini adalah pelaburan jangka masa panjang because we are investing in our kids' lives, and
And we pray, of course, kita berdoa agar apa yang kita tanamkan dalam hati mereka, mereka akan ingat dan mereka akan membangun dan bertumbuh dengan dasar iman ini yang kuat. Dan ketiga, saya percaya bahawa dunia sekarang ini dalam perubahan yang sangat mendadak sekarang dan keadaan yang sangat tidak tentu, mereka memerlukan satu sauf, or anchor, di kala kebimbangan lah, dan kesusahan yang ada di dunia sekarang, mereka memerlukan satu dasar, satu sauf, yang mereka boleh berharap. And I feel that God's word, kalau bukan firman Tuhan lah, apa lagi yang boleh kita jadikan sebagai sauf kita? Keempat, pengajaran Bible knowledge ini, yes, walaupun dia adalah berkenaan dengan kehidupan Yesus dan gereja awal, tetapi banyak pengajaran sebenarnya yang kita boleh timba daripada peristiwa-peristiwa, daripada mukjizat yang Yesus lakukan, daripada perumpamaan yang Yesus cakap, daripada kehidupan Paulus, kehidupan Petrus semasa gereja awal. Banyak pengajaran yang sebenarnya kita boleh timba. Dan bagi saya yang menarik adalah setiap kali saya mengajar, saya mendapati benda yang saya ajar pada tahun ini, pada tahun depan pengajarannya adalah lain sedikit bagi saya. It is as if seperti saya sedang belajar satu benda yang baharu. Tapi sebenarnya bukan baru lah, dia punya pengajaran saja adalah lebih bermakna kepada saya pada ketika itu. In these few years that I have seriously taught Bible knowledge, saya selalu bagi tahu ini dengan budak saya lah. Saya beritahu, banyak tahun sudah saya mengajari Bible knowledge, kan saya tidak pernah rasa bosan. Saya tidak pernah rasa bosan sebab saya rasa Tuhan sentiasa ada satu benda baharu yang dia mau sampaikan kepada saya pada ketika itu, yang sangat relevan dengan situasi hidup saya pada ketika ini. Mungkin pada tahun lepas, 5 tahun lepas, dia tidak begitu relevan. Tetapi kebenaran itu relevan bagi saya pada ketika ini. Dan ini yang menjadikan saya sangat excited. Bila saya bercakap tentang Bible knowledge, it makes me excited because God has something new to teach us at every station in our life. Setiap benda yang kita hadapi, Tuhan ada sesuatu yang dia mau mengajar kita. Saya tidak akan cakap semua, tapi yang terakhir ni saya rasa saya perlu cakaplah. Sebab antara sebab kenapa saya rasa pengajaran dan pembelajaran Bible knowledge ini adalah sangat penting adalah kerana sebenarnya ini adalah satu cara sebagai Kristian di sekolah kita, di situ yang kita boleh bersaksi. Ia adalah merupakan satu kesaksian kita, bukan saja kepada guru-guru di sekeliling saya, bukan saja kepada rakan-rakan di sekeliling murid, tetapi sebenarnya kepada orang yang lebih atas, kepada pegawai pendidikan daerah, kepada kementerian, kepada lembaga peperiksaan Malaysia. Every year lembaga peperiksaan Malaysia akan melihat bilangan orang yang mengambil calon. Saya percaya begitu. Dan bila mereka melihat, masih ada murid yang ingin mengambil Bible knowledge, itu satu kesaksian, bahawa iman kita adalah sangat penting. Kepercayaan kita kepada firman Tuhan adalah sangat penting bagi kami sebagai Kristian. And that's why we work to preserve the paper. Jadi cukuplah daripada saya sebenarnya. Tetapi seperti yang tajuk kita telah nyatakan, penggunaan Bible knowledge ini untuk membangunkan atau untuk menanamkan iman, menanamkan dasar iman di kalangan murid kita adalah satu perkara yang sangat penting. It is important lah, sebenarnya sangat penting untuk kita melabur dalam generasi masa depan. Sebab bila kita tinggalkan dunia ini, we are leaving it to the next generation. Dan persoalan yang kita harus bertanggungjawab. We are responsible to answer this question. What are we leaving behind? Apa yang kita sebenarnya tinggalkan untuk generasi masa depan? Dan saya harap yang saya boleh tinggalkan iman yang kuat di kalangan murid-murid saya. Bila mereka keluar, mereka menjadi dewasa, mereka bekerja di luar sana, mereka tidak melupakan dasar mereka, mereka tidak melupakan benda yang mereka belajar. So di sini saya ingin berkongsi sedikitlah tentang suara murid saya sendiri dan pengalaman mereka dalam mengambil kertas ini.
Yang kita boleh lihat di sini, sebenarnya murid ini sangat bimbang sama ada dia boleh menjawab semuanya. Tetapi kesimpulannya adalah sebenarnya yang lebih penting kepada dia sejak dia mengambil Bible knowledge ini adalah hubungannya dengan Tuhan. Dan bila kita membaca kesaksian-kesaksian seperti ini kan, kita rasa sukacita dan bersyukur kerana at least we did something. Kita telah melakukan sesuatu untuk membantu murid tersebut. Walaupun dia tidak dapat A, murid saya tidak dapat A, tetapi dia tidak pernah menyesal mengambil Bible knowledge. Kesaksian ini pula datang daripada seorang lelaki dari sekolah lelaki, dan ini adalah memang saya rasa antara cerita yang sangat hebatlah sebab murid-murid ini mengambil subjek Bible knowledge ini at the very last minute. Mereka ada berapa bulan saja untuk mempelajari dua-dua buku. Dan syukur ke semua orang di dalam kelas itu lulus. Dan murid ini bila dia menulis kesaksian, panjanglah kesaksiannya dia menulis dengan saya. Tetapi dia rasa bahawa cabaran inilah sebenarnya adalah satu proses. Adalah satu proses untuk mematangkannya. Dan mengambil Bible knowledge ini, walaupun dengan masa yang sangat singkat, telah mematangkannya bukan sahaja dari segi fahamannya tentang kehidupan Yesus Kristus dan gereja awal, tetapi dirinya sebagai seorang Kristian. Okey, seterusnya dan saya rasa mungkin yang terakhirlah adalah suara daripada murid ini. Sebenarnya murid ini, bila saya kenal dia, dia sebenarnya adalah seorang murid yang agak bijaklah, memang pandai, banyak A pula dia dapat. Dan tetapi dia mempunyai sedikit isu self-confidence lah. Keyakinan diri terutamanya dalam berbahasa Inggeris. Bukan dia orang yang kemurungan, she's not depression, tapi dia memang mempunyai sedikit masalah keyakinan diri dari segi berbahasa Inggeris. Dan di dalam kelas saya, apa yang biasanya saya minta murid saya buat adalah membaca petikan, atau membaca teks Alkitab itu dengan suara kedengaran. And of course, sebab teks yang kami gunakan adalah dalam bahasa Inggeris, perkara ini memang agak mencabar bagi dia lah. Sebenarnya dia tidak begitu minat sebenarnya untuk membaca dalam bahasa Inggeris. Tapi she persisted, she tried, walaupun dengan berat hati kan dia masih tetap cuba dan dia cuba dan dia mendapati bahawa tiada orang yang ketawakan dia bila dia membaca salah. Bila dia salah sebut perkataan. So, of course, saya membetulkan dia lah. Saya kan guru. Saya membetulkan sebutan dia. Tetapi tiada orang yang mengetawakan dia. Tiada orang yang mengejek dia kerana sebutannya salah. Dan di situ dia mula membina keyakinan diri. Keyakinan diri sehingga dia boleh bercakap dengan saya dalam bahasa Inggeris dengan yakin. Biasanya, at first kan, biasanya kami bercakap dalam bahasa Melayu saja. Tetapi lama kelamaan, of course, bila saya mengenali dia dengan lebih dekat dan dia pun lebih senang bercakap dengan saya, dia mula bercakap dalam bahasa Inggeris. Dan keyakinan diri memang terbinalah dari sana. So, we see that Bible knowledge kan dia bukan sekadar satu subjek lah. Okay, dia memang mempunyai impak yang berlainan kepada murid yang berlainan. Tetapi pada dasarnya pengajaran Alkitab memang membawa sangat banyak kelebihan lah. Dan kita boleh menggunakan ini untuk membina iman dan memastikan bahawa bila murid tinggalkan sekolah, mereka mengetahui as much as they can lah tentang kehidupan Yesus seperti dalam Injil Lukas dan juga sejarah gereja awal dan sumbangan mereka sebenarnya kepada kita pada hari ini. Murid-murid saya biasanya lebih suka belajar kisah para rasul lah. Sebab sebenarnya saya lebih suka mengajar kisah para rasul. Sebab saya suka sejarah. Saya suka sejarah. Jadi saya selalu bila saya membaca apa yang Petrus lakukan, apa yang Paulus lakukan dan bagaimana pekerjaan mereka sebenarnya telah menyumbang kepada gereja kita pada hari ini. Saya sangat teruja bila saya membaca perkara seperti itu. Jadi mungkin kerana itulah murid saya pun agak suka belajar tentang kisah para rasul. Tapi ada satu elemen di dalam kertas peperiksaan yang sebenarnya adalah satu elemen baharu.
di mana murid akan diberi satu soalan berdasarkan Injil Lukas atau Kisah Para Rasul, tetapi dia adalah soalan jenis aplikasi. Soalan jenis aplikasi, soalan jenis refleksi, dan mereka dikehendaki menulis satu esei pendek lah untuk soalan tersebut. Dan pada mulanya saya agak takutlah dengan soalan ini sebab macam mana mau tanda ni, macam mana mau bagi markah. Tetapi bila saya lihat kembali soalan itu dan saya dapati ini pula soalan refleksi. Dan biasanya kalau murid kan, kalau kita bagi dia orang latihan, dia orang akan buat. Dan semakin banyak latihan yang saya beri murid saya dalam soalan jenis begini yang refleksi, semakin mereka mengaitkan apa yang mereka belajar di dalam Bible knowledge ke dalam kehidupan mereka. Contohnya kalau katakan pengajaran saya pada hari itu adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Okay, the parable of the lost son, the prodigal son. Okay, jadi soalannya mungkin berbunyi, bagaimanakah? Okay, bila bapanya melihat anaknya dari tempat yang jauh, dia berlari ke arah anaknya dan memeluknya, dan menerimanya kembalilah ke rumah. Ini menunjukkan kasih bapa lah, kepada anaknya. Bagaimanakah ini? Bagaimanakah peristiwa ini mengajar kamu tentang kasih Tuhan, atau tentang kasih Yesus lah. Contoh soalan begitu. Jadi soalan-soalan seperti ini memaksa murid untuk berfikir, oh yalah, sebenarnya ini bukan sekadar satu cerita, tetapi dia adalah cerita yang sebenarnya harus bermakna bagi saya. Saya boleh aplikasikannya ke dalam kehidupan saya. Dan bila saya lontarkan soalan-soalan seperti begini di dalam kelas, sebagai satu latihan lah, murid akan menulis. Dan the amazing thing is, bila murid menulis kan, dia bukan seperti dia sharing yang dia bercakap lah, yang mungkin mereka masih malu-malu. Tetapi ada murid saya, kadang-kadang lah, bukan semua, tapi ada murid saya yang bila dia menuliskan, dia mula menulis tentang kehidupannya. Dan di situ saya mula mengenali, bila saya membaca esei-esei mereka, di situ yang saya mula mengenali murid saya dengan lebih dekat. Saya mengenali serba sedikitlah tentang cabaran yang mereka hadapi, tentang kesusahan yang mereka hadapi, apa yang mereka sedang fikirkan. Di situ yang kita boleh baca. Of course in a safe space lah, bukan saya wow kasih tangan bukan kasih tengok itu esei, tidak, tapi in a safe space, murid akan share melalui eseinya. Dan soalan-soalan begitu sebenarnya adalah satu perkara yang memberi peluang untuk kita berdialog lah seterusnya, atau mungkin boleh membawa murid itu untuk berbincang. Bagaimana kita boleh membina, bagaimana untuk memikirkan tentang satu isu secara alkitabiah, or theologically lah, supaya bila mereka membuat keputusan, bila mereka berfikir tentang sesuatu, mereka akan berfikir berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang orang lain bagi tahu, nasihat daripada luar, nasihat daripada social media. So di situ yang kita boleh mula melatih murid untuk berfikir mengikut firman Tuhan. So saya ingin mengakhirilah perkongsian saya pada petang ini dengan merujuk kepada Mazmur, antara ayat yang saya paling sukalah, iaitu Mazmur 119 ayat 9 hingga 11. Bagaimanakah seorang pemuda boleh menyucikan jalannya? Dengan berhati-hati menurut firman-Mu. Firman-Mu telah ku simpan baik-baik dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Saya percaya bahawa pengajaran Bible knowledge sebenarnya menanam firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita yang sangat-sangat memerlukannya, terutamanya di zaman sekarang yang sangat tidak menentu. Jadi saya berharap bahawa sekiranya anda mempunyai minat untuk mengetahui lebih tentang Bible knowledge, bolehlah bertanya di dalam ruangan selepas ini, atau boleh menghubungi saya secara peribadi
untuk mengetahui bagaimana untuk memulakan satu kelas Bible Knowledge, atau sekiranya anda tidak berada di Sabah, mungkin saya boleh connect you lah kepada guru-guru yang sedang mengajar Bible Knowledge, dengan harapan yang kita boleh meninggalkan satu legacy untuk generasi masa depan yang mereka akan gunakannya untuk kebaikan generasi yang seterusnya. Thank you for your time.